Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن والاه. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت رسالة وأديت أمانة ونصحت أمة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الجماعة تفضل من صلاة الفجر ب27 درجة أو كما قال رسول الله صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya barisan kepimpinan masjid, untuk pengurusi, timbalan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, khususnya pegawai-pegawai masjid, para asatizah muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baiklah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi kita dipertemukan di rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama melaksanakan fardu maghrib berjamaah. Dan insyaAllah kita dapat pula peluang dan ruang untuk berada di dalam majlis ilmu, taman syurga, raudatan min riyadil jannah, di antara taman-taman di kalangan di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan duduknya kita ini di sisi Allah Jalla wa'ala dengan i'tikaf kita dalam masjid mendapat keberkatan, diangkatkan darjat dan seterusnya diampunkan dosa kita insya-Allah. Salawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia membawa kepada kita agama Islam, yang mana agama ini menceritakan kepada kita, memberi panduan kepada kita tata cara untuk bahagia di dunia dan di akhirat dengan selengkapnya. Jadi tugas kita sebagai hamba-Nya dan sebagai umat Islam adalah mengikuti panduan-panduan yang digariskan, dan insya-Allah kita akan selamat. Segala penyakit, segala masalah dan kemana kita nak kembali pun diceritakan kepada kita, maka menjadi pilihan kepada kita sama ada nak kembali ke tempat yang sa'adah yakni syurga ataupun saqawah yakni neraka. Maka ia terletak di pilihan di tangan kita untuk kita mencarinya. Orang yang bijaksana dia akan kembali ke negeri abadi dalam tempat yang sejahtera, manakala orang yang hanya mementingkan keduniaan akan kembali ke tempat abadi yang penuh dengan kedukacitaan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada kedukacitaan bencana negeri akhirat insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini kita habis awal sikit, mungkin dalam 10 minit sebelum masuk waktu isya, kerana ada permintaan untuk tahlil, tahlil arwah cucu yang meninggal Jumaat baru ni. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat dan meletakkan arwah Allah yarhamah adik cinta Dania Kristina binti Muhammad Faris di sisi hamba-hambanya yang salihah insya-Allah. Jadi insya-Allah kita cuba berhenti 8.30 ataupun 10 minit sebelum masuk pada waktu insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini kita dapat menyambung lagi pengajian kita dalam bab ataupun dalam kitab Terhumban ke Kawah Neraka, dan malam ini kita masuk bab yang baru pada muka surat 97, iaitu pakaian dan tempat tidur ahli neraka. Pakaian dan tempat tidur ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita duduk mengaji, kita tahu bahawa di neraka mana ada sempat nak tidur, mana sempat nak berehat,
kerana 24 jam, kita kira 24 jam lah, kira dunia lah, di sana tak ada lah istilah 24 jam, kerana sepanjang masa penuh dengan duka cita, kesengsaraan dan azab. Sebab itu Nabi, Allah menyebut kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu jahilil mu'minin waghluz ala al-kufar ala al-munafiqin. Apa tu, Nabi diminta oleh Allah supaya Nabi itu sentiasa berjihad, sentiasa berusaha dengan orang beriman, kemudian bersifat keras kepada orang munafik ini. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kerana tempat orang munafik ini, orang jahat ini kembali kepada neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya dalam neraka bukan ada ruang dan peluang untuk kita berehat. Tapi dalam kitab ini dibicarakan pakaian dan tempat tidur ahli neraka. Apa dia punya maksud yang sebenar, insya-Allah kita tengok sama-sama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur darain insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, dalam banyak-banyak doa kita sentiasa menyebut Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas sembahyang kita akan berzikir, kita akan sebut ini sebanyak 7 kali ataupun sekurang-kurangnya 3 kali. Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar. Ni itu untuk saya, na itu untuk kami, kan? Yaitu, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Maknanya kita minta kepada Allah setiap kali lepas sembahyang. Walaupun kita sembahyang, kita solat, tetapi kita minta juga Allah jauhkan kita daripada api neraka. Apa sebabnya? Kerana kita sedia maklum bahawa kedudukan kita tak selamat, kerana api neraka ini hampir dengan kita, terutama jika kita melakukan kesilapan. Jadi untuk itu diminta kepada kita sentiasa banyak meminta doa supaya ajirna ini maknanya selamatkan, jauhkan, abaidna itu jauhkan, ataupun ajirna ini selamatkan kami daripada api neraka. Kerana itulah seburuk-buruk tempat kembali, wa bi'sal masir yang saya bacakan ayat tadi, seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada tempat yang terburuklah kalau kita kembali ke sana kecuali kalau kita selamat daripada api neraka. Baik, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya selalu sebut kita ni masih lagi diberi izin oleh Allah untuk berada di atas dunia. Ada orang yang telah pergi, kalau pergi itu dengan husnul khatimah, tak apalah, kan? Kita pun seronok, kan? Contoh macam anak-anak kita, macam adik kita ni yang kita nak tahlil ni, dia pergi dengan husnul khatimah, dengan baik, kita pun rasa seronok. Kita pun tahu dia sedang menunggu kita, dia sedang bergembira di sana, dan dia telah diberi oleh Allah akan nikmat-nikmat seperti mana yang dijanjikan. Cuma kita risau, kita ini yang tak tahu sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, kedudukan kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang jahat. Orang yang telah pergi, yang kita maklum bahawa mereka berkesudahan dengan baik, alhamdulillah, kita pun seronok. Macam anak-anak kita, kan, kalau dia pergi dengan baik, dia sedang menanti kita di syurga, dan dia boleh beri syafaat kepada kita. Kalau mungkin kita ada kesilapan-kesilapan yang nak bawa masuk ke dalam neraka, tiba-tiba anak kita akan menjadi penyelamat. Anak kita akan bertanya kepada malaikat iman, Al-Qutubi sebut, anak kita akan bertanya kepada malaikat, aina abi wa ummi, mana ayah dan makku. Lalu malaikat kata, duduk sebelah sana. Maka minta doa kepada Tuhan, Tuhan benarkan, Tuhan makbulkan doa dia. Lalu kita dikeluarkan semata-mata kerana syafaat anak kita tu. Tak apalah, yang anak yang baik, anak yang soleh-solehah ini, kita dah tahu kedudukan dia macam mana. Kita pun tak usah risau, kerana dia sedang menanti kita di sana, ya? Dia sedang menunggu kita di sana. Baik, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah kita ada ditimpa ujian dengan kehilangan anak dan sebagainya, kita janganlah bersedih berlebih-lebihan. Sedih tak ada masalah. Nabi kita pun bersedih apabila anaknya Ibrahim meninggal, kan? Nabi juga bersedih apabila Zainab dan Ruqyah meninggal. Sedih juga.
tapi tidaklah berlebih-lebihan sehingga menafikan takdir Allah. Sebab itu kita tengok dalam sejarah yang paling terkenal kisah Ummu Salamah yang selalu disebut orang tentang musibah ini. Nabi menyebut Allahumma ajirha, kan, wa akhluf khairan minha. Allahumma ajirha min musibati, ya Allah engkau berikanlah kejayaan, kegembiraan kepada musibah yang dia timpa ini, digantikan dengan baik. Wa akhluf khairan minha, dan gantilah tempat yang terbaik, gantilah yang terbaik daripadanya. Jadi kita kalau timpa musibah, kita ucap-ucaplah istirja, iaitu mohon kepada Allah digantikan dengan yang terbaik. Jadi orang yang dah pergi itu dengan husnul khatimah tak ada masalah. Kita jangan duk risau sangat. Kita yang kena fikir, adakah kita ini selamat ataupun tidak. Dia dah pergi, biarkan. Allah Ta'ala lebih berhak, lebih mengetahui kedudukan mereka, alam mereka di sana. Cuma kita sebagai orang yang masih hidup ni kadang-kadang tanya lah, kan? Kadang tanya. Jadi apa yang perlu kita buat bila kita tanya? Maka kita berdoa lah untuk dia, kan? Kalau dia ni masih lagi di bawah umur, balik, belum lagi mencapai dosa, apalah, dia tak ada dosa, tak ada risau. Yang atas pada balik itu mungkin ada dosa, kita doakan untuk dia, wakafkan untuk dia, sedekahkan untuk dia, dan kita yakin dengan keimanan kita bahawa dia sedang berbahagia. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang mati baik ini tidurnya seperti tidur pengantin baru. Tidur pengantin baru ini maknanya tidak diganggu, tidur dalam keadaan tempat yang aman, nyaman, selesa, tidak ada siapa-siapa ganggu, dan dia akan sedar dibangkitkan bila hari akhirat nanti. Ya, macam kita lah, cuba kita bayangkan kita tidur malam dengan seronok, tak ada siapa ganggu, nyamuk pun tak ada. Tidur sudah pagi besok Allah lega. Tapi kalau tidur sat-sat jaga, dia bangun pagi dia mula rimah, dia mula duk tak sedap badan. Macam itulah digambarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam kitab kita ini dia minta kita berdoa supaya diselamatkan kita daripada azab api neraka, kerana kita bimbang jika kesudahan hidup kita tadi bisaqawah dengan keburukan. Wal'iyadzubillah min zalilah, kita minta jauh. Usai sesudah setiap kali menunaikan salat, kita akan membaca doa wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah aku daripada kemarahanmu dan daripada dihumbankan ke dalam api neraka. Dan kita tak baca wan nar ni biasanya. Kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ni kan, yang ni lah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta Allah Ta'ala lindungkan kita daripada kemarahan Allah dan juga dihumbankan ke dalam api neraka. Kalau kita baca bagi salam ke kanan, kita baca, kan, walaupun orang kata bacaan itu tidak terdapat dalam solat Nabi, contoh solat Nabi, tapi kita baca itu ke kanan, kita minta pada Allah Ta'ala supaya bagi kita ke syurga. Salam ke diri, kita minta pada Allah Ta'ala supaya melindungi kita daripada kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Lalu kita pun berfikir, kenapalah Allah murka kat kita? Cuba kita cek tengok sebab-sebab Allah murka kat kita, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Antaranya dalam surah Shaf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu kata tapi kamu tak buat? Taqulu lima la taf'alun, kamu berkata-kata pada benda yang kamu tak buat. Kabura maqtan 'indallah, menjadi kemurkaan, sebesar-besar kemarahan, sebesar-besar dosa di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, bahawa kamu berkata pada perkara yang kamu tak buat. Maknanya salah satu punca kemurkaan Allah yang kita minta wa a'udzubika min sakhatika wan nar ini, di antara satunya ialah
dalam surah As-Saff diterangkan jangan cakap tak serupa bikin. Itu punca kemarahan Allah. Sebab kita dah minta doa, ya Allah jauhkanlah aku dari kemarahan kau dan dari api neraka. Tapi kadang-kadang sikap yang Allah marah kita buat juga, kerana kita tak tahu. Kita cuma minta Allah jangan marah kat kita je. Tapi punca menyebabkan Allah marah kita, trigger pencetus kepada kemurkaan Allah itu kita tak jaga. Kerana salah satunya waktu kita bercakap tapi benda yang kita tak buat. Ada lagi dalam surah Al-Mulk pun juga disebutkan punca kemarahan Allah, kan? Jadi dikata di sini, apabila kita menyebut tentang neraka ini, kita diminta supaya sebut wa na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, lindungilah kami daripada keadaan yang digambarkan itu. Itu yang ada orang kata apa? Tak boleh sebut wa na'udzubillah sahaja, tak boleh sebut. Kenapa? Aku minta berlindung dari Allah. Padahal kita kena cari Allah ni, kita nak lari kepada Allah. Kena sambung min zalik. Saya pun tak tahu lah macam mana dia punya penafsiran dia macam tu. Sedangkan maksud kita minta Allah lindung kita, tapi adalah dia punya hujah-hujah dia. Ataupun kita sebut a'udzubillah min zalik. Ya Allah, lindungilah aku daripada keadaan yang digambarkan itu. Apa-apa saja benar-benar yang buruk, neraka, dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita diminta, kita berdoa kepada Allah supaya Allah lindungkan kita. Kan? Mana-mana benda-benda yang baik biasanya kita sebut apa? Amin. Kan? Lalatu juga kita sebut amin. Orang mesej kat kita, doa kat kita sebut amin. Tapi benda-benda yang terbaik kita sebut a'udzubillah ataupun wa na'udzubillah ataupun u'izuka, u'izuhu untuk orang lain. Itu perubahan-perubahan dhamir je lah, perubahan kalimah dalam bahasa Arab. Betapa jahat pun manusia, seburuk mana pun manusia, pasti terdetik dalam hatinya untuk tidak dihumban ke dalam api neraka. Tengok dia kata sini kan, sejahat-jahat mana pun manusia, bila sebut neraka, sebut siksaan kubur, sebut kejahatan azab kubur, azab neraka, dia akan berkata dalam hati dia, tak maulah aku masuk dalam neraka. Sebab itu disebutkan dalam riwayat bahawa sejahat-jahat manusia, bila dia nak buat jahat, dia akan teringat juga kepada dosa dan juga pahala. Sehingga bila dia nak buat, dia fikir juga Sa'id bin Musayyab atau Musayyab, menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan? Dia Zuhud, ahli zuhud dan juga orang yang banyak ibadah lah, kan? Apabila ditanya dia tentang perangai manusia, dia kata di sudut dalam hati manusia ini, sejahat-jahat mana pun, dia tetap merasa keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita membicarakan bab akidah, isu akidah, isu ni, orang yang jahat, tapi dia jahat bukan kerana dia seronok ni kejahatan dia tu, cuma dia punya kegagalan dia tu mengawal dia tu, maka dia hanya berdosa tetapi tidak jatuh akidah dia. Dalam bab akidah lah kalau kita mengaji. Sebab apa? Manusia dia sejahat mana pun dia akan ada. Lepas tu kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, dalam sirah lah, Abu Sufyan, Abu Jahal bukan tak mengaku Islam tu baik, bukan mereka tak mengaku Islam tu baik, tetapi mereka takut bila mereka masuk Islam ataupun terima Islam, mereka hilang keistimewaan dunia mereka. Kerana Islam dia tidak membezakan antara manusia kecuali takwa. Jadi kebanyakan orang bangsawan ni, geng-geng atasan ni, geng have ni kan, mereka takut terima Islam kerana mereka hilang akan sebahagian keistimewaan. Seperti contoh Abu Sufyan, dia pemimpin besar, dia kata kalau masuk Islam habislah, hilang habis hormat orang. Padahal Islam dia tak macam tu. Tengok Nabi sebut apa kepada Amru bin As, Suhaib bin Amru. Apa Nabi sebut? Suhaib bin Amru ini petah bercakap, pandai berpidato, pandai berpolitika, bercakap memang hebatlah. Jadi bila dalam masa jahiliyah, dia pernah berhujah dengan Raja Abrahah.
ketika dia pergi nak minta balik orang Islam balik ke Mekah. Tapi bila dia masuk Islam, dia juga menjadi juru cakap agama. Bahkan Nabi sebut khiyarukum fil jahiliyah wa khiyaru fil Islam idza tafaqqahu Allah. Sebaik-baik kamu dalam jahiliyah, kamu juga akan jadi baik dalam Islam sekiranya kamu benar-benar memahami. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dia faham maksud tu, maksud Islam tu akan hilang dia punya kedudukan dan keistimewaan dia tu. Kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, dalam sejarah penyebaran agama Islam ke negeri-negeri luar pada Jaziratul Arab, mana ada yang pemimpin itu dijatuhkan. Semua diminta terus menjadi pemimpin. Cuma salah faham terhadap Islam itu menyebabkan takut. Seperti mana kita katakan tadi dalam kitab kita kata, jauh di sudut hatinya dia menginginkan syurga Allah walaupun dia jahat. Dia inginkan syurga Allah, bertanya Allah siapa pun. Lepas tu kita sebut baru dalam kita punya syair, Ilahi lastu lighfirdaus su'ahlan wala aqwa alan naril jahim. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lighfirdaus su'ahlan, aku ni tak layak masuk syurgamu, kan? Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku juga tak kuat nak menghadapi azab siksamu. Nampak dia punya ayat dia tu, syurga teringin tapi rasa tak layak, neraka takut, kan? Tapi risau takut masuk dalam. Dia punya kedudukan kita ini merupakan kerendahan hati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap Allah ta'ala dan terhadap kedudukan dia. Walaupun dia imam mazhab yang besar, dia tetap merasa rendah diri sehingga dia merasakan ilahi lastu firdaus ahlan wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan waghfir zunubi. Oleh itu terimalah taubat aku dan ampunkanlah dosaku, fa inna tawa fi zambikal aliman, karena engkau lah zambikal azim, karena engkau lah yang menerima taubat yang aku buat ini. Kehebatan Imam Syafi'i dalam bersyair dan menunjukkan kerendahan hati dia. Baik, jauh di seluruh hatinya menginginkan surga Allah. Kehidupan yang kita jalani kini, ini yang saya sebut tadi, kehidupan yang kita jalani kini hanya membawa kepada dua destinasi. Kita yang hidup ini, kita masih diberi oleh Allah untuk memilih, kan? Wahadainahun najdain, kan? Kami beri dua pilihan. Di dunia ni kita ni Allah bagi peluang untuk kita hidup lagi, untuk memilih lagi jalan mana kita nak. Yang dah pergi, macam saya katakan tadi, yang baik insya-Allah alhamdulillah mereka sedang menikmati, bergembira dengan nikmat Allah. Yang tak baik itu kita tak boleh berhukum lah, itu kita serah kepada Allah Ta'ala dari sudut urusan dia di alam barzakh, kan? Yang kita ini masih diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk memilih dua destinasi, syurga atau neraka, kan? Syurga atau neraka masih diberi pilihan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita puluh untuk sembahyang berjemaah, mengaji, buat macam-macam kebaikan ini, tujuan dia tak lain lah untuk syurga. Walaupun orang kata kita ni, peringkat kita ni, ibadat kita ni ibadat tajir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ibadat usahawan, ibadat peniaga, yang mana apa? Dia beribadat, dia nak dapat balasan dia. Jadi kita mari sembahyang dengan niat nak dapat pahala. Tak apalah satu kukia, okeylah tu, ibadat langsung tak boleh, kan? Sebab dia kata apa? Kita buat ibadat tak boleh niat nak pahala. Kita buat ibadat kerana kita ni hamba kena ikut cakap Tuhan. Tapi hak kata pun tak main pun. Sebab dia kata aku tak ada rasa hamba lagi, rasa hamba aku main lah, kan? Kita hak main ni dia kata apa? Mari dengan niat nak dapat pahala. Walaupun memang kategori kita ni, kategori dia panggil ibadat tajir, ibadat seorang peniaga. Dia salah, dia berniaga, dia nak untung. Jadi kita sembahyang, kita naklah untungnya, apa dia? Pahala.
tak apa, itu pun boleh diterima. Tentu boleh rujuk dalam kitab 40 ahli Imam Matam Al-Ma'in tu, ada di punya mukadimah yang Imam Nawawi tulis tu. Tak apa, yang tu okey. Kerana kita yakin bahawa kebaikan yang kita buat ini boleh membawa kita ke syurga. Bukan kerana amalan kita, tetapi kerana ketaatan kita terhadap perintah Allah menyebabkan Allah sayang dekat kita, lalu Allah tik nama kita sebagai penghuni syurga. Atas sebab apa? Atas sebab ketaatan. Bukan kerana perbuatan kita tadi. Sebab perbuatan kita solat, puasa tadi banyak kelopongan dia, banyak masalah. Tadi maghrib siapa yang kosong betul-betul? Kan? Tak tahu. Ada pun maghrib sat-sat, lepas tu tengok balik selipar kat mana, motor kat mana, kosong betul-betul, belum tentu dapat. Tapi tak apalah, taatnya pasal Allah tik juga nama kita. Sebab tu kita kena buat juga, kena paksa juga. Setengah orang dia kata, aku selagi tak dapat roh semayang, aku tak semayang. Kan? Sampai tersudah tak jumpa, sampai dia roh keluar pun dah tak jumpa lagi. Kenapa duk cari roh, tak jumpa-jumpa, roh semayang tak jumpa. Baik, lalu dia kata apa? Mengapa perlu kita berbicara tentang neraka Allah? Jawapannya, supaya terdetik dalam hati kita saat ini untuk berusaha tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri kita ke dalam neraka Allah. Itulah tujuannya. Tujuan kita mengaji tentang neraka supaya kita tak masuk ke sana. Kita mengaji tentang kuasa-kuasa polis supaya kita tak kena tangkap dengan polis. Polis ada kuasa. Kita mengaji undang-undang supaya kita tahu undang-undang yang boleh kita buat dan undang-undang yang jangan kita buat. Jadi kita mengaji neraka supaya kita jauh daripada api neraka. Itu tujuan kita mengaji. Supaya kita nak buat sesuatu teringat ke neraka. Pasal apa teringat? Sebab kita ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam berilmu lah, kan? Berilmu ni kalau kita nak bincang pun, bahawa ilmu ini dia ada 4 kategori yang kita ada ni. Yang pertama, ilmu untuk kita dapati, dapat dia maklumat kita dapat. Itu kategori jihad fisabilillah tu, jihad atas diri sendiri, jihad fisabilillah. Kategori paling rendah, ilmu untuk didapati, ada pahala dia. Kita dapat ilmu solat qabliyah, ba'diyah, tapi tak buat pun. Kan? Kita tahu siapa buat 12 rakaat qabliyah, ba'diyah ataupun 10 rakaat qabliyah, ba'diyah, bunya lahu baitan fil jannah, dibina oleh Allah Taala akan apa tu, rumah di dalam syurga. Tahu, tak buat pun. Bila tanya apa sebab tak buat, masuk syurga pun okeylah tu ustaz, tak payah rumah pun tak apa. Kan? Tahu pun okey, tapi rendahlah kategori. Kemudian naik sikit, apa dia? Mengamalkan ilmu tadi. Sebab saya nak kaitkan neraka tadi, mengamalkan ilmu tadi. Kita pun bila dapat maklumat kita amal, dapat maklumat kita amal, dapat maklumat kita amal. Dapat saja maklumat sahih saja daripada Allah dan Rasul, daripada ulama yang muktabar, imam yang mursyid, maka kita pun amalkan ilmu tersebut. Kategori yang kedua, ada yang buat macam tu, ada yang tak buat macam tu, ada yang tak boleh, yang boleh dengar, kan? Dia tak kisah, apa nak buat, aku dengar, aku tahu tapi aku tak buat, tak apalah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia naik kategori pula sikit, dia berdakwah dengan ilmu tersebut, berdakwah pada diri dia ataupun berdakwah pada orang lain dengan ilmu tersebut, dengan anak isteri dia, dengan kaum kerabat yang terdekat yang di bawah tanggungjawab dia pun balik, dia gunakan ilmu tadi. Hampa ni duk buat apa, hampa tahu tak neraka macam ni, kan? Dia boleh cerita. Anak kita pun, "Oi, abah sapi mengaji hebat," dia kata, kan? Ada juga kita punya dakwah tu. Kadang untuk diri kita, bila kita nak buat benda tak baik, ingat mengaji bab neraka, tak jadi. Dakwah kategori yang ketiga. Naik satu kategori lagi, bila kita dah hebat, kita naik kategori yang keempat dalam memperoleh ilmu. Apa dia? Sabar terhadap menjalankan tugasan ilmu kita tadi. Ini ditulis oleh Syekh Hamdan As-Sa'idi berkaitan dengan jihad diri sendiri. Itu belum masuk lagi jihad harta, jihad iblis dan syaitan. Jihad diri sendiri dulu, iaitu berkaitan dengan ilmu.
Dia kata yang keempat, sabar dengan ilmu tadi. Malas sangat-sangat nak pergi Jumaat ni. Malas semua, ya Allah. Kebetulan baru sampai pada kampung pula kan, letih lagi badan, malas ni. Tapi terfikir balik, jemaah dapat 27 darjat kan. Kalau pergi masjid dapat sunat qabliyah, dapat sunat ba'diyah, sunat tahiyatul masjid. Pergi masjid langkah kaki kanan baca doa masuk masjid, lepas tu sembahyang. Kita dok bayangkan kebaikan-kebaikan atas ilmu tadi tu. Lalu kita pun letih tak letih pun sabar juga kita melangkah ke masjid. Itu kategori tertinggi dalam kita memperoleh ilmu. Tuan-tuan, kita fikirlah di mana kedudukan aku semasa mendapat ilmu. Adakah sekadar mengetahui ataupun mengamalkan, ataupun berdakwah atas ilmu, ataupun sabar dalam menjalankan maklumat ilmu tadi. Jadi bab neraka tadi, kita dah tahu neraka ini tempat untuk kita elak, dah tahu semua maklum. So di mana kita berusaha untuk mengelakkan daripada masuk, sabar atas perangai kita supaya tak masuk ke sana, dan kita berdakwah memberitahu kepada orang-orang di bawahan kita. Isteri kita beritahu kan. Isteri kita bukan semua berpeluang dapat datang ke masjid. Kita kena kesian kat mereka, tuan-tuan. Isteri kita ni bukan semua yang dapat datang tu, alhamdulillah lah. Kadang-kadang mereka nak menguruskan rumah tangga, jadi mereka kadang maklumat tu mereka tak dapat. Kita lah tugas kita. Kadang-kadang bini tanya marah, diamlah, buat kopi tu tak payah tanya kan, ngaji sendiri. Kita pula jadi macam tu lah. Kita kena sampaikan maklumat itu kepada dia kalau dia bertanya, kerana ia di bawah tanggungjawab kita. Baik, jangan memberi peluang dan ruang pada diri kita untuk menjadi bahan bakaran api neraka Allah. Jangan beri peluang diri kita dan juga harta ataupun benda-benda milik kita menjadi bahan bakaran untuk diri kita, bakar kita balik. Allah sebut dalam Al-Quran, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dia bermula dengan ayat wa in kuntum raibin mimma nazzalna ala abdina sampai wattaqun nar allati waquduha an-nas. Dia mula apa? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang mana bahan bakarnya adalah kamu sendiri, diri kita sendiri, dan juga bahan-bahan bakar yang lain yang mana disediakan untuk membakar orang-orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah ini. Jadi dia kata jangan beri peluang kepada api, jangan memberi peluang dan ruang pada diri kita untuk menjadi bahan bakaran api neraka Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Ini yang kata-kata tadi, tanggungjawab kita untuk memberi maklumat kepada ahli keluarga kita, orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. Baik itu tuan-tuan, saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, kita dah baik, dah rajin main masjid, dah semayang, okey lah, cantik lah. Tapi kita jangan lupa anak teruna kita, anak dara kita, isteri kita yang di bawah tanggungjawab kita. Kadang-kadang kita keluar je macam tu, tanpa pesan ke anak kita. Kita keluar tengok anak tak ada kat rumah lagi, Allah, kah mana tak balik-balik lagi ni kan. Kita pun tak tahu dia semai maghrib ke tak. Lepas tu kita balik isyak dah. Jadi kita kena sentiasa ingat, kerana mereka juga ahli keluarga kita, yang mana ahli keluarga kita ni macam saya sebutkan tadi, kalau ahli keluarga kita ni meninggal mati dalam keadaan baik, maka dia boleh memberi syafaat kita untuk masuk ke syurga. Tetapi kalau ada ahli keluarga yang mati akibat kegagalan kita membantu, mengurus, memberi maklumat ilmu kepada dia, seperti anak kita, seperti isteri kita, dialah punca kita tak boleh masuk syurga. Elok kita dah masuk syurga, dia tarik kaki kita, seperti mana yang disebut dalam kitab kejalan syurga, kejalan neraka tu. Elok nak masuk, tarik balik. Kenapa? Kegagalan kita memberi maklumat.
Terus bunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri dulu. Batu kata Imam Imam Masya-Allah wa tabarakallah, Imam Abdurrahman Sa'idi tadi disebut bahawa dalam doa kita jangan lupa untuk diri kita dulu. Kita doa Allahumma ghfirli dzunubi, sebut diri kita dulu. Lepas tu baru wali-wali daya, orang yang dekat keluarga kita, barulah kita nak sebut wali muslimin wal muslimat wa saudara-saudara kita yang lain lah pulang. Tapi jangan lupa diri kita dulu. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Atamuruna an-nasa bil birri. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah pesan kepada kita, atamuruna an-nasa bil birri. Kamu selalu menyuruh orang untuk buat kebajikan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Tapi kamu lupa diri kita sendiri. Diri kamu sendiri. Wa antum tasluna kita, betul Imam kan? Usah salah kalau betul kan ayat ni, kan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh orang buat baik, macam kita doa untuk orang, tapi kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Inilah ayat, jagalah diri kamu daripada neraka, dan baru kamu jaga ahli keluarga kamu. Dan ahli keluarga ini pula kita bagi tahu sekadar-kadar kemampuan kita. Jangan berlebih-lebih sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Marah dekat anak ni, marah sesungguhnya anak lari pada rumah, kan? Anak lari pada rumah, tak tahan kita duk bebel pada semayang, mudarat lari pada rumah, dia jadi benda yang lebih besar mafasad dia, kerosakan dia. Jadi sekadar-kadar kemampuan. Isteri pun macam juga, marah punya pasal pukul sampai lebar-lebar, lalah masuk lokap, tak jadi. Sekadar-kadar kemampuan kita untuk kita memberitahu. Dia nak ikut, terpulang kepada dia. Dia tak nak ikut pun terpulang kepada dia. Tugas kita memberitahu sekadar mana kewajipan kita di bawah tanggungjawab kita. Wa qudha an-nas wal hijarah, yang mana dia kata peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Wa 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat. Allahu Akbar, minta maaf tuan, lebih lah. Lepas setengah saya berhenti. Masya Allah. Baru tengok jam. Jadi kita berhentilah saya kat ni tuan-tuan. Saya akan sambung. Allah berfirman nanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Saya janji 8.30, ni 8.37 lah. Kita berhentilah kat ni. Inilah tuan-tuan, minta maaf lah tengah syok macam tu, dia terlupa lah. InsyaAllah kita akan jumpa dalam bulan Julai, dan kita akan sambung ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, kita tutup kitab kita dulu. Jadi kita sambung dengan sedikit tahlil untuk Allah yang rahmah, adik cinta Dania Kristina binti Muhammad Faris, iaitu cucu Tuan Haji Zailani. InsyaAllah sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencuri rahmat dan meletakkan adik kita, adik cinta kita bersama-sama dengan para salihin dan salihah insyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح كافة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعلى صاحب الحاجة وصاحب النية، وخصوصا إلى المرحومة adik cinta Dania Kristina binti Muhammad Faris. Syekh wajillahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا هو الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين ونستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله إلى هدي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى صاحب الهاية وصاحب النية وخصوصا إلى المرحومة cinta Dania Kristina binti Muhammad Faris syai'un lillahi al-Fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى تسعد ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم عجل وصل تقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله ما استغفرناه وما كنا من يا الله وما صلينا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة مباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك بمن تناهونا بسببهم وخصوصا إلى المرحومة adik cinta Dania Kristina binti Muhammad Faris wa usuliha wa furu'iha wa man yantasibu ilaiha ajma'in summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidiha wa masyayikhha wa mujami'in birahmati wa ridwan wa adkhilna wa ayyuhum fasihil jinan ya hannan ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسع مدخلها ودخلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما الابيض من الدنس وابدلها دارا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها واركن الجنه وقبرها فتنه من عذاب النار. اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفره من حفرات النيران. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها واغفر لنا ولها والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انقلهم من ذيك الكبر واللهود إلى جنتك جنات الخلود إلى ذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله شهيدا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاشك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وتهليلنا وتذكيرنا وأعمالنا تامة وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Innakum taqabbal ya karim. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.